Proses merangka, mengolah dan merealisasikan setiap dasar negara bukanlah mudah. Namun lebih setahun menduduki tampuk kepimpinan, Kerajaan Perpaduan komited mentadbir negara. Setiap kementerian tentunya berhadapan cabaran tersendiri, namun pelbagai inisiatif berjaya dilaksana bagi memastikan kehidupan rakyat di negara ini berada di tahap lebih baik. Inisiatif Payung Rahmah yang diterajui bekas Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub memberi impak positif kepada rakyat, antaranya menerusi jualan ramah dan menu rahmah. Lebih menggembirakan, kerajaan memberi peruntukan 200 juta ringgit ketika pembentangan Belanjawan 2024 Oktober lalu bagi meneruskan inisiatif itu. Ia disambut baik apabila Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup terkini, Datuk Armizan Muhammad Ali menyatakan komitmen meneruskan inisiatif Payung Rahmah sebagai agenda nasional negara. Bercakap mengenai Belanjawan 2024, peruntukan 393.8 bilion ringgit digarap teliti bagi memastikan tiada golongan tercicir selain mengetengahkan langkah reformasi bagi memastikan kerancakan ekonomi, kemampanan kewangan dan pengukuhan tata kelola institusi negara. Bertemakan reformasi ekonomi memperkasa rakyat, antara tumpuan rang undang-undang perbekalan itu meningkatkan taraf hidup kumpulan rentan seperti pesawah, peniaga kecil dan golongan berpendapatan rendah B40. Namun sebelum temeterainya Belanjawan 2024, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan berita baik kepada pesawah negara, iaitu kadar skim subsidi harga padi SHSP yang sebelum ini RM360 per metrik tan dinaikkan kepada RM500 per metrik tan. Peningkatan subsidi itu diunjur melibatkan peruntukan tambahan RM1 bilion setahun, satu-satunya kenaikan subsidi tersebut sejak 25 tahun lalu. Kerajaan Perpaduan terus komited mengurangkan beban kos sara hidup apabila ia diterjemahkan melalui pelbagai usaha kementerian pengangkutan. Antaranya menerusi bantuan subsidi pembelian tiket penerbangan sehala bagi kelas ekonomi melebihi RM599 dari Semenanjung ke Sabah, Sarawak dan Labuan bagi setiap perayaan utama. MOT turut memperkenalkan fly siswa bagi mengurangkan beban kewangan pelajar kurang berkemampuan pulang ke kampung bagi laluan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan Labuan. Keputusan Kerajaan Perpaduan meneruskan komitmen dalam pembinaan projek laluan rel Pantai Timur ECRL, juga kabar positif kepada pelabur selain berupaya menjadi projek pemangkin perubahan pembangunan di negeri Pantai Timur. Kementerian Kesihatan tidak kurang hebatnya apabila cukup prihatin terhadap keperluan kesihatan golongan B40 dengan memperkenal skim perubatan madani. Skim itu berperanan menampung kos rawatan sakit-sakit ringan di klinik swasta tanpa sebarang cas sekaligus mengatasi masalah kesesakan pesakit di fasiliti kesihatan kerajaan. Menerusi peruntukan Belanjawan 2023, Kementerian Komunikasi berfokus kepada kerja menaik taraf dan meningkatkan pencapaian internet di seluruh negara selari dengan kehendak kerajaan untuk mempercepat pelaksanaan projek Pelan Jalinan Digital Negara Jendela. Komitmen Kerajaan Perpaduan merapatkan jurang digital dan memastikan rakyat mendapat internet berkualiti pada harga berpatutan ditonjolkan menerusi pakej 5G Rahmah, iaitu pakej perkhidmatan internet 5G termasuk telefon pintar 5G dengan harga lebih murah berbanding pakej sedia ada di pasaran. Dengan peluncuran ekonomi madani, ia memperlihat satu kerangka menyeluruh dan seimbang dalam meletakkan Malaysia pada landasan lebih baik. Melalui kejelasan ekonomi madani, dasar lain termasuk Pelan Hala Tuju Perolehan Tenaga Negara NETR berupaya menarik pelaburan selain mengukuhkan kedudukan nilai ringgit dengan membuka lebih banyak peluang pelaburan bernilai RM435 bilion hingga RM1.85 triliun menjelang 2050. Seiring dengan kemajuan Semenanjung Malaysia, Kerajaan Perpaduan turut memberikan perhatian khusus kepada pembangunan di Sabah dan Sarawak, antaranya menerusi pembinaan lebuh raya Pan Borneo. Belanjawan 2024 turut memperlihat peruntukan persekutuan untuk pembangunan Sarawak meningkat kepada RM5.8 bilion ketimbang RM5.6 bilion, manakala Sabah meningkat kepada RM6.6 bilion ketimbang RM6.5 bilion. Kebebasan media yang menjadi antara tunjang demokrasi menunjukkan perubahan memberangsangkan apabila indeks kebebasan akhbar bertambah baik dari tangga ke 113 pada 2022 ke tangga 73 tahun ini.
Sementara berdasarkan Indeks Kebebasan Media Dunia 2022 yang dikeluarkan kumpulan bukan berasaskan keuntungan Reporters Without Borders (RSF), Malaysia menduduki tempat ke-113 dari 180 negara, naik 6 tangga berbanding tahun sebelumnya. Lebih setahun memegang tampuk kepimpinan di Putrajaya, Kerajaan Perpaduan menutup tirai 2023 dengan pelbagai kejayaan dan pencapaian baharu demi satu hasrat membangunkan Malaysia Madani.